Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam TOC Foundation Program. Saya Harun Zainal. So ini adalah entry yang kedua dalam bab 5. Maksudnya video yang kedua dalam bab 5. So sebelum ni, video yang sebelum ni kita dah pun membincangkan mengenai carburetor system. So untuk video kali ni, seperti yang saya dah bagi tahu sebelum ni, kita akan bincangkan pula untuk masih lagi dalam fuel system, tapi untuk kita tengok untuk electronic fuel injection system. So dia dah tak pakai carburetor, dia tukar pula menggunakan EFI. So EFI system lah untuk kali ni. Okay, yang ini introduction sama. Ni pun dia bercerita mengenai apa fungsi kita punya fuel system lah. Okay, so untuk topik objektif untuk video kali ni adalah untuk kita faham macam mana sebenarnya electronic fuel system ni dia bekerja, operating dia, macam mana cara dia beroperasi lah. Ok, so kita tengok dulu. Kalau kita tengok ni, ini adalah contoh electronic fuel injection system, right, EFI lah biasanya. Ok, so kita tengoklah pada dalam ni pun dia tak diceritakan pula dia punya asal usul sejarah dia. So dulu memang kita gunakan carburetor system, dan kemudian kita ubah ataupun tukar dia kepada electronic fuel injection system. Tujuan utama dia pertama sekali adalah disebabkan oleh environment issue, maknanya isu alam sekitar lah. So kita tahu carburetor system ni dia ada setengah-setengah bahagian dia, walaupun kita dah buat adjustment, kita dah adjust, tapi dia ada setengah-setengah bahagian. Contohnya apabila tekanan udara itu berubah, tekanan udara ni dia boleh berubah sebab dia adalah faktor semula jadi. So bila tekanan udara ni berubah, so mungkin minyak yang disupplykan oleh pump tu tak mencukupi ke, ataupun kita set carburetor pada waktu tu tekanan dia berbeza. So secara automatik dia akan mempengaruhi lah kesan pembakaran yang berlaku tu. Mungkin dia ada lebihan-lebihan gas yang berbahaya yang kita tak boleh nak kawal dia. So disebabkan faktor macam ni, so dia ubah, engineer terpaksa ubah. Jurutera ni terpaksa lah fikirkan satu benda macam mana kita nak bagi dia settle problem ni. So dia buatlah satu EFI. So mungkin kita ingat EFI ni masih baru. Sebenarnya EFI ni dah wujud lebih kurang dalam tahun, tak silap saya, 1980 kita dah ada lah electronic fuel injection, ataupun mungkin sebelum tu. Saya rasa 1970 something lah. 1970-an sebenarnya dah ada electronic fuel injection system. Kita kat Malaysia ni lambat sikit. Electronic fuel injection system masuk dekat Malaysia pun untuk kereta yang jenis EFI saya rasa dalam tahun 1990-an lah, 95, 96 macam tu baru ada kereta guna electronic fuel injection system. Dah lambat lah. Kalau kita tengok tu, dia punya jarak masa tu lebih kurang dalam 20 tahun jarak dia. Okay, so ini dia punya sistem lah. Kita pun tahu dia pun sama juga. Dia ada dia punya tank, kita ada juga dia punya fuel pump, ada fuel filter. Cuma beza dia, carburetor tadi tu dia ada gunakan injector, sebab tu kita panggil dia injection. Dia ada injector. Dan injector ni dia perlukan fuel rail, sebab fuel rail ni dia akan kawal, tujuan dia akan kawal tekanan lah. Sebab dalam sistem EFI mesti dalam tekanan yang tinggi, dan apabila ada tekanan tinggi, kita perlukan satu untuk kita kontrol dia punya pressure. Itu kita panggil dia sebagai fuel pressure regulator, di mana dia akan cuba constantkan pressure dalam line ni, supaya bila injector ni dia buka, dia pancitkan minyak tu. Kita tahu bila dia buka, secara automatik tekanan tu dia akan turun sikit. So fuel regulator ni function dia apa? Dia akan tutup. So dia akan make sure tekanan tu sentiasa constant, malah. So kalau tekanan terlalu tinggi, so dia akan buka, dia akan supply balik minyak tu, masuk balik dalam kita punya fuel tank. Dia panggil sebagai return line. Ok, so injector ni pula dia dikawal sepenuhnya oleh kita punya electronic control unit. Maksudnya electronic control unit ni adalah sistem komputer, dan sistem komputer pula dia kawal injector ni punya pergerakan ataupun operasi adalah berdasarkan daripada sensor. So senang, EFI ni sebenarnya electronic fuel injection ni dia terbagi pada 3 komponen besar. Satu sensor, satu ECU, dia punya electronic control unit, dan satu lagi adalah actuator. Actuator tu macam kita punya
injector, kita punya fuel pump, itu semua adalah dia punya actuator. Okey, so kita tengok ini pun dah panjang sangat dah untuk dia punya pendahuluan. Ini dia punya explanation lah daripada tu. Dia bagi tahulah upgraded version of carburetor engine. Okay, dia akan replace fuel injector. Instead dia pakai carburetor, dia pakai fuel injector. Dia punya fuel efficiency lebih bagus. Okay, sebab dia boleh control secara precise, secara G2 precise. Okay, and then dia akan jadi lebih jimat minyak lah. Maksudnya kalau ada perubahan tekanan udara dekat luar ni, so ECU kita boleh tahu. Maknanya sebab ada sensor yang bagi tahu tekanan dah berubah lah dekat luar ni. So ECU ni akan kata kita spray sikit je sebab tekanan dekat luar, so udara tu banyak, so kita spray minyak sikit. So kalau udara tak cukup, kita spray minyak banyak. Itu semua adalah kerja yang dilakukan oleh kita punya komputer lah, bukan kita yang buat tu. Dan komputer pula dia akan melakukan calculation ni dengan jarak masa yang sangat cepat ni. Dia lebih kurang 0.5 saat. Sangat cepat lah. Bukan saya bercakap pun dah lebih daripada 0.5 saat tu. So inilah advantage. So kita kena tengok lah advantage dia apa, kelebihan dia kita gunakan fuel injection berbanding carburetor. Ok, satu, volumetric efficiency. Volumetric ni maksudnya daripada segi ketumpatan bahan api yang dihantar ke enjin. So dia lebih efisien. Sebab ketumpatan ni adalah biasanya berdasarkan tekanan lah. So tekanan yang dikawal oleh EFI ni lebih bagus berbanding carburetor system. So yang kedua adalah problem icing. Problem icing carburetor ni dia ada satu masalah dia. Dia bila sejuk, walaupun kita punya negara kita tak adalah begitu sejuk, tapi negara luar dia memang sejuk lah. So dia akan ada problem icing. Icing ni maksudnya dia ada satu problem kat carburetor ni, dia berpeluh. Sebab petrol kita kat dalam tu dia memang sejuk sebenarnya petrol ni. So bila tekanan udara dekat luar ni dia lebih rendah, so secara automatik ni kita boleh nampak dekat carburetor kita ni bahagian luar dia berpeluh, ada air. So kalau dekat negara luar yang sejuk, bila dia ada air, dia boleh akan jadi beku lah sebab sejuk. So ini dia punya masalah. Masalah kita pun sama juga kat Malaysia ni pun sama. Kalau pagi-pagi tu carburetor ni ada problem, dia berpeluh lah, kita panggil dia berpeluh. Kita akan ada masalah macam susah nak start pagi-pagi, nak kena tarik choke lah, nak kena activate choke. Maknanya EFI ni dah tak perlu dah pakai choke ni semua, dah tak perlu lah. Maksudnya choke ni yang sebenarnya dia buat problem. Sebab bila choke ni dia operate, kita akan lebih banyak minyak masuk, dan sebab tu lah kita punya NOx gas tu dia lebih banyak. Ni environment problem lah. So maknanya secara automatiknya EFI ni dia solve problem environment. Inlet intake manifold can now be designed to optimize airflow into engine. Dia boleh lah buat sekarang ni intake punya design, dia nak buat bengkok-bengkok ke, tak kisahlah, dia nak pakai plastik ke, semua dah boleh dah bila digunakan EFI system. Engine acceleration time is reduced as the fuel is sprayed straight onto the back of the inlet valve instead at the entry of the inlet manifold. So dia punya tempat untuk dia spray ataupun laluan campuran bahan api ni dia jadi lebih pendek. So maksudnya bila dia jadi pendek, dia punya acceleration time tu lebih cepat berbanding carburetor. Carburetor ni dia spray tu laluan campuran bahan api dengan udara ni dia jauh sikit, so dia akan jadi lambat. So itu yang membuatkan pembakaran dia kurang sempurna sikit berbanding electronic fuel injection system. Itu dia punya kelebihan satu lagi. Kelebihan seterusnya adalah untuk improve automation. Carburetor pun dia ada automation juga, di mana dia ada sistem yang kita panggil dia Bernoulli system, di mana dia akan ada satu perubahan tekanan, minyak tu dia akan macam menyembur keluar. Tapi kalau untuk electronic fuel injection system ni, automation dia lebih,
kita cakap dia lebih pure, lebih sekata lah dia cakap. Cuma macam carburetor ni mungkin ada setengah tu dia memang spray, tapi mungkin ada satu bahagian tu fuel dia masih lagi ketul besar-besar. Tapi kalau untuk yang EFI ni ketul dia sekata je, bulat-bulat sama je, macam tu lah lebih kurang dalam bahasa yang senang untuk kita faham. Alright, so bila dia dah ok, automation ni dia cantik, dia automatically dia punya pembakaran sempurna, complete. Alright, so bila pembakaran sempurna, secara automatic dia akan improve power engine tu, lebih menjadikan lebih bagus. Bila pembakaran dah ok, engine pun dah ok, automatically emission problem dah dikurangkan, banyak dah dikurangkan. So memang tak ada masalah. Tapi still lagi lah, walaupun kita tukar electronic fuel injection system, masih lagi ada sikit lah. Maksudnya tak adalah 100% tu kita emission problem ni kita terus kurangkan, tak boleh. Sikit lah, maksudnya masih ada lagi sikit lah problem dia. Sebab tu kita ada catalytic converter, yang tu kita tengok kemudian lah, nanti saya bincangkan. Valve overlap can be increased without roughening the idle or increasing emission. So ini adalah bahagian engine lah, valve overlap ni. So maksudnya bila valve overlap ni, mana keadaan valve, bukan piston So maknanya bila RPM tinggi, engine bergerak secara laju, piston ni akan naik turun pun laju, secara automatic valve ni pun akan buka tutup dengan laju. So dia ada satu problem di mana valve ni dia akan terapung, kita panggil dia macam terapung bila dah laju. So pada keadaan ni lah, masanya minyak dengan exhaust tu, intake sistem dengan exhaust sistem ni dia akan ada perubahan. So maknanya dengan fuel injection system ni, dia boleh increasekan valve overlap ni tanpa dia merosakkan lah, ataupun meninggikan emission tu. Macam carburetor dia memang akan automatic lah. Kita punya minyak tu kadang-kadang kita bau petrol kuat, waktu bawa engine tu tengah laju, kita boleh bau lah petrol. So maknanya kita tahu pembakaran dia tak cukup habis lah, maksudnya ada setengah petrol yang masih lagi tak terbakar. Improve performance and economy, memanglah dah automatic lah. Kita tahu performance tadi. Ekonomi ni dari segi apa? Penggunaan minyak yang sesuai, tak ada lebih, tak ada kurang. So maknanya secara automatik dia akan menjimatkan penggunaan petrol kita berbanding carburetor tadi. Power balance of the cylinder is improved. Kita tengok based on quantity of fuel enter in the cylinder. Ni power balance lah. Okay, dan dia ensure the engine will become more smoother when running. Maknanya lebih smooth. Macam mana nak cakap, lebih lembut ke? Bukan lebih lembut, maknanya dia lebih kita boleh cakap lah, engine tu pun kita tahulah, kalau kita tahu engine ni kasar ke, engine ni lembut ke, cara pergerakan dia tu lebih smooth lah. Engine and then easy revolution, maksudnya crankshaft, kita punya piston turun naik pun tak ada gangguan. High engine rev can be achieved. Ini dia punya function lah, electronic fuel injection. Walaupun engine rev ni dia maknanya engine revolution yang paling tinggi boleh dicapai menggunakan EFI system ni, tapi mas kebanyakan lah saya tengok untuk EFI system dia ada sistem cut off yang kita panggil. Dia tak nak bagi kita lebih daripada RPM limit tu. Sebab apa? Sebab dia takut engine ni nanti pula cepat rosak. Maknanya engine tu bukan tak boleh pergi laju, boleh, tapi dia nak limitkan kelajuan engine tu. Sebab tu kita ada fuel cut off, kita panggil dia. Okay, next, apa lagi yang kita ada? Fuel surge is eliminated with fuel injection. Fuel surge ni maksudnya macam tersedak lah kita cakap. Fuel surge ni macam sangkut-sangkut lah minyak tu. So maknanya untuk fuel electronic fuel injection system tak ada masalah minyak sangkut-sangkut. Inilah kelebihan dia. Fuel injection is particularly suited to supercharged engine or turbo engine. Memanglah biasanya turbo engine memanglah kita terpaksa lah gunakan electronic fuel injection system. Saya tak pernah tengok lagi carburetor system turbo engine, tak pernah lagi. Dan tak sesuai sebenarnya, sebab turbo engine ni dia perlukan campuran bahan api yang kita cakap dengan yang tepat lah. Tepat, dapat pun saya perkataan tu.
High initial cost of equipment, disadvantage lah. Ini disadvantage, maksudnya kelemahan dia pula dari segi berbanding carburetor. Pertama, kelemahan dia cost yang mahal lah berbanding kalau nak repair EFI dengan repair carburetor punya engine. Electronic fuel injection ni lebih mahal lah, sebab dia punya equipment ataupun komponen-komponen yang dia pakai tu. Kemudian nak produce kereta tu pun dia akan melibatkan kos yang lebih tinggi. Parts pun mahal, biasalah untuk electronic fuel injection dan maintenance charges pun mahal lah. Maksudnya dari segi maintenance charges ni, kita beli barang pun dah mahal secara automatik, bila nak upah pasang dan upah repair tu pun akan jadi mahal lah. So ini dia punya cost. More care and attention is needed. Alamak, ni pula masalah yang kedua. Perlukan penjagaan yang rapi lah berbanding carburetor. Carburetor ni dia ganas sikit, so dia tough sikit, dia tak kisahlah, dia belasah je. Tapi untuk fuel injection system ni, dia kena pakai dia. Maksudnya bila time service kena service, fuel filter kena tukar. Kalau tak tukar nanti bila dia ada sumbat, so akan rosakkan injektor. Bila injektor pula rosak, nak tukar injektor pula mahal. Ini sebab-sebab dia lah kenapa kita kena jaga dia dengan baik. More servicing problem are more likely to occur. Servicing problem, macam tadi saya cakap lah, lupa tukar fuel filter. Fuel filter lama dah tak tukar, dah pakai kereta 10 tahun tak pernah tukar fuel filter. Kemungkinan besar lah boleh rosak lah kita punya fuel pump, kita punya fuel injector, lepas tu kita punya fuel rail pun boleh sumbat, dan dia akan efek pada kita punya fuel pressure regulator. Banyaknya. Ini servicing problem lah. Special equipment and tools are needed to diagnose system fault. Ini salah satu dia punya disadvantage. Carburetor system sebab dia more pada mechanical, so kita tak perlukan ada benda-benda yang special lah. Contohnya macam EFI ni, contoh sebab dia melibatkan komponen electrical dan juga elektronik. Especially kita punya sensor dia adalah elektronik, so untuk kita check dia, kita perlukan tools ataupun equipment yang sesuai. Contoh kita perlu scan tool. Scan tool ni macam komputer lah, untuk kita diagnose sensor tu ada problem ke tak. So dia akan melibatkan cost jugalah untuk check. Untuk pergi hantar check pun biasanya, untuk kita scan problem pun lebih kurang RM50 juga tu nak bayar tu. Okay, lain, more technical knowledge is needed by the technician to work on and diagnose this system. Betul, semasa saya sekolah dulu kat sekolah vocational, belum ada lagi EFI. Saya tak belajar pun sistem EFI, saya belajar sistem carburetor. So waktu saya bekerja baru saya tengok, oh ada engine electronic fuel injection system. Saya tak belajar lagi, so saya kena belajar lah. So saya perlu ada technical knowledge. So bos saya pun hantarlah pergi training dekat Proton. So barulah saya tahu, oh, okay, macam ni caranya EFI ni dia bekerja. Okay, so kalau technician tu dia tak tahu pasal electronic fuel injection, memang susah lah untuk dia repair sistem tu. So dia perlu ada technical knowledge. Various equipment needed is delicate in fuel injection system. So banyaklah equipment yang kita perlu ada. Contoh macam fuel injector, kita punya injector, kita ada equipment untuk cuci injector tu. So kena ada equipment tu pula. So banyaklah equipment tambahan yang kita perlukan, termasuk juga special tools. Elaborately complicated and impossible to repair. Ada setengah benda ataupun komponen dalam electronic fuel injection system ni kita tak boleh repair. Kalau dia rosak, kita tukar je. Adalah setengah-setengah macam injector. Kalau injector tu dia memang dah rosak, so kita memang tak boleh nak repair lah. Kita tak boleh nak buka injector tu sebab dalam tu dia ada coil, mungkin coil dia dah terbakar. So kita tak boleh nak repair coil dia, memang kita akan kena tukar lah injector yang baru. Itu salah satu contoh. Most fault lead to a replacement of sensor, actuator, okay, carburetor, serving kit. Ini tak masuk ni. So maknanya sensor rosak, memang tak boleh nak repair sensor tu, tukar baru. Actuator contoh macam injector, memang tak boleh nak repair dah, tukar baru. Dia tak macam carburetor lah. Carburetor biasanya kita boleh tukar dia punya kit, kita boleh tukar dia punya pilot jet, main jet, kita boleh tukar dia punya kit ataupun seal dia, o-ring dia kita boleh tukar. Tapi untuk EFI ni tak boleh.
more component can be damaged in fuel injection. Dia memang macam ni. Dia walau satu komponen rosak, kita tak ganti, dia boleh mengakibatkan, dia macam satu virus cancer juga. Dia boleh spread, merebakkan penyakit tu kepada komponen-komponen yang lain. So maknanya satu komponen tu, sebabkan satu komponen ni rosak, kita tak tukar, dia boleh mengakibatkan komponen lain pun rosak juga. So sebab tu kita perlu tahu macam mana, technician tu perlu tahu macam mana untuk check problem untuk EFY ni. Dia bukan hanya sekadar kita kata rosak kita tukar. Kita kena tahu kenapa dia rosak, sebab apa dia boleh rosak, baru kita boleh tukar benda tu. Sebab kita tak boleh just simply tukar. Contoh sensor, kenapa dia rosak, so kita kena tahu kenapa sebab dia rosak. Okay. Fuel injection leads to increased mechanical and hydraulic noise due to, ini dia punya problem lah. Kalau EFI kita ada pump, so maknanya adalah kesan-kesan bunyi dia. Kemudian kita ada injecting of fuel. Lepas tu ni nombor 8, need very accurately air and fuel filtration to protect metering and discharging component. So kita kena ada air filter, kita kena ada fuel filter. Ini dua kena ada, dan tak boleh ubah suai lah untuk sistem ni. Fuel injection system need power to run. A carburetor just need a venturi. Betul. So carburetor dia hanya perlukan perbezaan tekanan di antara tekanan luar dengan tekanan di dalam carburetor. Tapi untuk fuel injection, dia perlu ada sesuatu benda yang gerakkan dia. Contoh electric power. Tak ada electric supply yang pergi kepada injector, injector tak akan operate. Dan dia perlukan pressure yang tinggi, maknanya dia perlukan motor, pump. Maknanya fuel pump kalau tak jalan pun tak boleh juga start. Inilah maksudnya need power to run. More fuel injection equipment and plumbing is required. This will take a lot of space in the engine bay. Yep, betul. So equipment, plumbing, maksudnya daripada segi kita punya piping tu, so kita kena ada piping lah, maksudnya macam plumbing lah juga piping tu untuk connection dia. So dia mengambil lebih banyak ruangan di dalam engine bay. Sebab tu ruangan dalam electronic fuel injection ni kita nampak dia penuh berbanding carburetor. Carburetor macam kosong je kita tengok, sebab dia tak banyak pun hose-hose yang perlu dipasang-pasangkan kat situ. Ok, summary. Yang ini adalah summary. So summary dia, kalau kita tengok kat sini, fuel injection ni kita boleh bagi tahu, yalah memang semua benda pun ada kelebihan, ada kelemahan. Tapi kalau dari segi, kalau kita bandingkanlah kedua-duanya, kita tengok dia lebih banyak lah dia punya advantage dia. Okay, so kita tengok current system are not particularly bulky and largely very reliable. Sangat-sangat reliable lah, so maknanya sangat bagus. Most modern day technician would prefer to diagnose fuel injection fault rather than carburation fault. Ini dah jadi terbalik pula zaman sekarang ni. Sebab kebanyakan sekarang ni technician dah banyak yang pergi belajar untuk sistem electronic fuel injection system, dan hampir kesemuanya dah lupa dah mengenai carburetor pula. Tak tahu pula bila ada carburetor ada problem, dah tak tahu nak repair pula. Sebab kereta carburetor pun dah semakin kurang, dan setengah manufacturer dia dah tak ada produce lagi. Dia tak ada keluarkan dah kereta yang menggunakan carburetor, memang dah tak ada pun dah. Cuma ada yang kereta-kereta lama saja yang masih menggunakan carburetor, dan technician yang baru sekarang ni pula tak reti pula nak repair carburetor pula. Dia jadi terbalik. The most important factor to remember is that fuel injection has reduced the emission from vehicle. So inilah sebabnya, walaupun dia ada disadvantage, tapi disebabkan emission alam sekitar. So sebab tu kebanyakan manufacturer sekarang ni semua keluarkan electronic fuel injection, kereta yang menggunakan fuel injection system. Tak ada lagi carburetor sebab emission punya problem. Itu saja untuk video kali ni. Panjang video ni kali ni untuk EFI system, tapi saya harap bolehlah faham sikit-sikit Tapi macam biasa, sekiranya ada soalan nak tanya, ada benda-benda nak komen ataupun nak tambah, bolehlah mukakan soalan tu dekat link bawah ni, TOC FB, Facebook ataupun email kepada TOC. Saya akan cubalah jawab soalan-soalan yang anda semua kemukakan nanti. Alright, so terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video ni. Saya ucapkan selamat maju jaya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.